يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ولما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق Allahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah patung anak lembu itu akan ditimpa kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengada-ngadakan perkara yang tidak benar. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan apabila kemarahan Nabi Musa itu reda, ia pun mengambil lauh Taurat itu yang dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka daripada melanggar perintahnya. Dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kaumnya untuk dibawa bersama ke Gunung Tur Sina pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegar oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? Apa yang mereka telah lakukan itu hanyalah cubaan. Dengan cubaan itu engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkau beri petunjuk pada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau jualah pelindung kami. Oleh itu ampunkanlah kami dan berilah rahmat kepada kami. Kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan kutimpakan pada sesiapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukan bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, iaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat yang kita bacakan pada malam ini ialah ayat 152 sehingga ayat 157 dalam Suratul A'raf, surah ke-7 pada juzuk yang ke-9. Dia menceritakan tentang balasan orang-orang yang menyembah patung lembu. Serta Allah Ta'ala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Serta Allah Ta'ala menceritakan bagaimana berakhirnya kisah penyembahan lembu ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Musa AS untuk kembali bertemu dengan Allah selepas kejadian penyembahan patung anak lembu, dengan membawa bersamanya 70 lelaki yang terpilih di kalangan orang-orang yang tidak terlibat dalam penyembahan lembu.
Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan, iaitu doa Nabi Allah Musa AS ketika mana berlakunya gempa bumi. Dan Allah Ta'ala menceritakan hubung kait keimanan kepada Musa itu dengan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat umat Muhammad serta sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab Taurat dan juga yang tercatat dalam kitab Injil. Kata Allah, innal ladzina ittakhadhul ijl, orang-orang yang menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka akan ditimpa kemurkaan daripada Tuhan mereka. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan pada kehidupan dunia. Wa kadzalika nazzil muftarin, demikian balasan kami kenakan kepada para pendusta, yakni orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang mereka-reka agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjadi suatu uslub Al-Quran bila menyebut azab kepada golongan yang derhaka dan golongan yang keras kepala yang melakukan syirik kepada Allah, yang melanggar perintah dan juga larangan Allah, maka Allah pasti menyebut tentang golongan yang beriman. Allah mengatakan walladzina amilus sayyiat, orang-orang yang melakukan kejahatan summa tabu, kemudian mereka bertaubat, min ba'diha, selepas itu, wa amanu, dan kembali beriman dengan sebenar, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, min ba'diha laghafurur rahim, amatlah pengampun lagi maha penyayang. Allah Ta'ala menjelaskan di sini dalam kelompok yang menyembah patung anak lembu. Pertama perlu kita tahu, sebagaimana penjelasan kita semalam, bahawa sebahagian besar mereka menyembah patung anak lembu. Manakala sebahagian kecil sahaja yang tidak menyembahnya, yang diketuai oleh Nabi Harun, Nabi Yusha bin Nun dan beberapa lagi orang-orang yang soleh. Dan setengah mereka menyatakan jumlah yang tidak menyembah patung anak lembu ini 70 orang. Dan mereka lah yang dipilih oleh Nabi Musa untuk bertemu dengan Tuhan dalam munajat yang berikutnya. Itu sebahagian yang tidak beriman, yang tidak menyembah lembu. Manakala di kalangan yang menyembah lembu pula, terbahagi pada dua golongan pula. Satu golongan yang bertaubat kepada Allah, yang mengaku perbuatan mereka salah, yang mengaku bahawa perbuatan itu ialah kekhilafan yang besar dalam hidup mereka, lalu mereka ingin bertaubat kepada Allah. Dan satu golongan lagi ialah keras dengan pandangan mereka, terus dengan kesyirikan mereka. Dan mereka ini Allah Ta'ala timpakan dengan kemurkaan dan kehinaan. Artinya begitu yang disebut oleh para ulama tentang sekelompok mereka yang bertaubat dan kembali beriman kepada Nabi Allah Musa AS, dan sekelompok pula yang terus melakukan ataupun tidak mengakui kejahatan tersebut. Mereka tidak mengaku mereka menyembah patung anak lembu, sehingga menyebabkan Nabi Allah Musa AS mengambil patung anak lembu lalu membakar dan mencampaknya ke dalam laut. Dan setengah ahli sejarah menyatakan bahawa ia dicampakkan ke dalam laut lalu diambil airnya, maka diberi minum untuk tunjukkan pembohongan. Siapa yang berbohong, waktu mana dia minum tadi, akan ada kesan-kesan pada mulut dia bahawa dia bercakap bohong. Itu golongan yang kata kami tak sembah pun. Kami tak sembah, kami tak terlibat. Maka diberi minum air daripada patung anak lembu yang telah dimusnahkan. Sehingga zahir pada bibir-bibir mereka pembohong. Tapi sebahagian mereka mengaku dan mereka bertaubat kepada Allah SWT. Kerana taubat itu mesti perlukan kepada pengakuan. Dia tidak sekadar cuma berhenti daripada melakukan maksiat, dia perlu taubat. Sebab itu pernah ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan lalu dia mengahwininya. Apakah dia dianggap sudah bertaubat? Dia zina dengan perempuan tu, kemudian dia berkahwin. Apakah perkahwinan itu menebus dosanya? Jawapannya tidak. Kalau seorang dia berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia berkahwin dengan perempuan tu, dia tidak dianggap menebus dosanya. Yang dosa zina tu dosa tidak tertebus dengan sebab dia kahwin, tapi tertebus dengan sebab dia taubat. Bila seorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang seorang lelaki yang berzina kemudian berkahwin, apakah ia tertebus ataupun diterima taubat? Lalu Ibnu Mas'ud membaca ayat ini sebanyak 10 kali.
iaitu walladzina amilus sayyi'at, orang-orang yang melakukan kejahatan, summa tabu min ba'diha, kemudian bertaubat sesudah itu, wa amanu, dan kembali beriman dan kembali melakukan ketaatan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, min ba'diha laghafurur rahim, selepas itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ini selepas taubat seseorang itu dengan benar. Artinya, kalau seorang itu dengan yang saya sebut tadi, dia zina dengan seorang perempuan, kemudian dia berkahwin, itu tidak disebut taubat. Walaupun masyarakat kita kata-kata melihat, oh, dia dah kabur balik Ustaz, dia dah kahwin dengan perempuan tu. Baik, berkahwin perempuan itu tidak dianggap taubat. Dan bukanlah wajib berkahwin dengan perempuan yang telah dizinai, tidak wajib. Bukanlah perkara yang wajib. Cuma dalam masyarakat kita begitu mereka kabur balik kesilapan mereka. Tak, cara kabur balik kesilapan dengan taubat pada Allah. Salah dia nak kahwin atau tidak, itu hal yang seterusnya. Tetapi taubat itu perlu dan penting. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini diulang 10 kali. Untuk memahamkan orang yang tanya soalan, bahawa seorang yang berzina dengan perempuan yang mengahwininya tidak dianggap taubat itu. Tapi taubat itu ialah taubat. Mengaku kekelapan, kesalahan dan dosanya. Kemudian kata Allah Ta'ala sesudah menceritakan akibat penyembah-penyembah berhala, bagaimana kemusnahan mereka, bagaimana hukuman Allah Ta'ala kenakan kepada mereka. Walamma sakata'an Musa al-ghadabu, dan bila Musa AS sudah reda kemarahannya. Kenapa Nabi Musa reda kemarahannya? Bila mana dihukum semua bersalah. Yang menyembah patung anak lembu, maka mereka ini wajib bertaubat dan cara taubat mereka dibunuh. Iaitu sekelompok yang tidak menyembah patung anak lembu akan membunuh mereka yang menyembah patung anak lembu. Membunuh mereka. Dan ada yang menyatakan mereka ini saling berbunuhan antara mereka. Dibuat dua barisan, maka saling berbunuh. Tengoklah siapa kena dulu, maka dia datangkan dengan awan gelap supaya mereka tidak nampak muka masing-masing. Kerana ia melibatkan adik-beradik mereka, saudara-mara mereka. Maka yang mati terbunuh selepas bertaubat, maka Allah masukkan dalam syurga. Yang kekal hidup, tidak mati. Sebab di antara orang siapa sempat bunuh siapa dulu. Yang masih hidup, maka Allah ampunkan dosa. Maka Allah beri khabar gembira, yang mati dibunuh, maka Allah dah terima taubat, maka dia ditempatkan dalam syurga. Manakala yang masih hidup, Allah Ta'ala juga telah terima taubat, maka dia beramal sekarang. Melainkan orang-orang yang kekal keras kepala. Dan termasuklah yang mencipta patung anak lembu, iaitu Musa Samiri. Yang akan diceritakan panjang lebar tentang Musa Samiri dalam surah Taha. Surah Taha pada juzuk yang ke-16, iaitu pada dikatakan pada surah yang selepas surah Maryam ataupun selepas perbicaraan surah Maryam. Kata Allah, bila Musa mula tenang reda kemarahannya, kerana semua dihukum, semua telah diputuskan, dan Tuhan patung anak lembu juga telah binasakan dengan cara dia bakar dan dicampur ke dalam laut, dicampur ke dalam air. Akhazal alwah, maka dia kembali mengambil alwah, luh-luh, iaitu perkataan alwah ialah kalau kita sebut semalam ialah papang-papang putih, papang-papang hitam, iaitu bentuk batu yang dicatat padanya kitab Taurat. Kalau berdasarkan kepada ayat ini disebut alwah, arti ada beberapa kepingan. Setiap kepingan itu tercatat perintah-perintah dalam Taurat dan Injil. Tetapi mengikut ahli kitab, bahawa dia cuma ada 2 keping. Tapi kalau kita lihat nas Al-Quran menyebut beberapa keping. Dan setengah ulama tafsir menyatakan dia mempunyai 7 keping. 7 keping, papan kayu ini yang, ataupun kita sebut batu, papan batu ini yang mengandungi catatan Taurat yang ditulis oleh Jibril AS. Yang waktu Nabi Musa berkata-kata dengan Allah, maka terdengar suara tulisan pada kitab, pada lauh, iaitu Taurat. Maka Nabi Allah Musa ketika mana dia marah tadi, melihat kaumnya menyembah patung anak lembu, dia campur naskah tadi sehingga pecah. Sebahagiannya pecah. Lalu Nabi Allah Musa mengambilnya kembali dan mencantum kembali yang pecah. Wa fi nuskhatiha, dan pada naskah itu hudan, ada petunjuk. Wa rahmatun, dan rahmat. Lilladzina hum lirabbihim yarhabun, orang-orang yang benar-benar takutkan Tuhannya. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala menjelaskan bagaimana Nabi Allah Musa AS sudah tenang daripada kemarahannya, dan kita dah beritahu bagaimana ataupun
Bagaimana Nabi Allah Musa ini tenang sesudah semuanya dihukum. Seolah-olah nak beritahu bahawa orang-orang yang baik tidak mungkin tenang melainkan sesudah kemungkaran dibenteras. Selagi mana kemungkaran tidak dibenteras, selagi itulah mereka merasa risau. Selagi itulah mereka merasa tidak tenang. Itu yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bila berlaku kemurtadan, maka Abu Bakar tak tenang. Sehingga dikeluarkan semua bala tentera Islam memerangi golongan murtad sehingga golongan ini berhenti. Habis. Barulah Abu Bakar boleh tenang. Kerana itu kemungkaran besar, mensyirikkan Allah. Kalau tidak ada kemurkaan yang lebih besar daripada mensyirikkan Allah. Ini seorang pemimpin yang sepatutnya tidak boleh tenang bila melihat ada rakyat-rakyat yang syirik pada Allah. Ada rakyat-rakyatnya yang menduakan Allah. Mereka patut buat sesuatu sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana Musa bila melihat kaumnya mensyirikkan Allah, maka dia tak duduk tenang. Sehingga dia mencampakkan naskah Taurat yang ada di tangannya sebagai satu reaksi spontan. Kerana kemarahan melihat kemungkaran. Ia reaksi spontan. Suatu reaksi spontan ini dimaafkan. Diampunkan kalau kita tersilap lah. Kadang-kadang kita terpegang buku nak marah, kita tercampak buku tu. Reaksi spontan, maka ia tidak salah. Yang salah yang disengajakan. Kerana besarnya kemungkaran yang ada depan Nabi Musa. Hanya Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari, tiba-tiba mereka menyembah berhala. Padahal Nabi Allah Musa menjanjikan akan datang pada mereka kitab Taurat yang akan membimbing mereka. Yang akan memberitahu pada mereka cara beribadat, hukum hakam dan segala perkara yang mereka perlukan dalam keperluan rohani mereka. Tapi mereka tergesa-gesa sehingga mereka membina patung dan menyembahnya. Kemudian kata Allah, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Lalu Nabi Allah Musa memilih 70 orang lelaki untuk bertemu dengan kami. Yang dimaksudkan 70 ini iaitu orang-orang kaumnya yang tidak menyembah patung anak lembu. Termasuklah Nabi Allah Harun AS. Mereka ini tidak menyembah. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Harun, termasuk Nabi Yusha' bin Nun, yang ketika itu belum lagi Nabi. Tapi sebab itu menjadi Nabi. Dan termasuklah orang-orang pilihan Allah yang disebut jumlah mereka seramai 70 orang. Ini 70 orang yang benar-benar berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, bila Musa sudah memilih 70 orang ini, lalu mereka bergerak menuju ke Tur Sinai. Tur Sinai atau Gunung Sinai. Falamma akhadhatuhum rajfah, tiba-tiba dalam perjalanan mereka berlaku gempa bumi. Maka Nabi Allah Musa tahu bila berlaku gempa bumi itu tanda Allah murka. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dengan Allah merakamkan doa Nabi Musa. Rabbi law syi'ta, wahai Tuhanku, kalau kamu kehendaki ahlaktahum min qablu wa iyaya, kamu boleh binasakan aku dan mereka sebelum ini. Maksudnya ketika mana berlaku penyelewengan mereka menyembah patung anak lembu, waktu itu ya Allah engkau boleh binasakan kami. Kalau engkau hendak membinasakan kami. Atuhlikuna, ya Allah apakah engkau akan binasakan kami? Bima fa'ala sufaha'u minna. Sedangkan yang melakukan kerja syirik itu orang-orang bodoh di kalangan kami. Kami tak terlibat. Kami tidak terlibat. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'. Inilah ujianmu ya Allah. Yang kau sesatkan siapa yang kau kehendaki dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah penjaga kami. Faghfir lana warhamna, ampunkan kami dan rahmati kami. Wa anta khairul ghafirin, dan kamu sebaik-baik Tuhan yang memberi keampunan. Ini doa ketika mana berlaku gempa bumi. Doa ini dibaca oleh Nabi Allah Musa AS. Artinya boleh kita gunakan doa ini kalau berlaku gempa bumi atau berlaku keadaan cuaca yang menakutkan, maka dibaca doa ini. Ya, kalau Allah kehendaki, Allah boleh binasa kita daripada mula tumbuhnya maksiat. Tapi Allah beri kita tempoh. Dan kita tidak terlibat dengan kejahatan mereka. Lalu kata Musa, ya Allah jangan engkau hukum kami dengan perbuatan orang yang bodoh di kalangan kami. Sambil berdoa, ya Allah, ini adalah ujianmu yang engkau sesatkan siapa engkau kehendaki. Engkau beri petunjuk pada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pembantu kami, penolong kami, pelindung kami. Maka ampunkan dosa kami, rahmatilah kami, dan engkau sebaik-baik Tuhan yang maha pengampun. Dan ini munajat Nabi Allah Musa yang menjadikan gempa itu pun berhenti. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka
untuk menuju ke munajat pada Allah. Namun pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa dia ada doa lagi selepas itu. Sebenarnya doa tu bukan sampai di situ, ada lagi doa. Itu doanya berbunyi, waktub lana fi hadhi dunya hasanah. Ya Allah berikan kebaikan dunia pada kami. Wa fil akhirah, dan demikian juga akhirat. Inna hudna ilaika, kami bertaubat padamu ya Allah. Maka di situ habis doa Nabi Musa. Lalu kata Allah, qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan Tuhan berfirman, azabku akan kutimpakan dengan azab ini siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai', lebih luas daripada segala sesuatu. Kata Allah, ya aku boleh azab. Tapi aku azab pada siapa yang aku kehendaki. Menunjukkan bahawa azab tadi boleh diturunkan pada siapa pun. Untuk apa? Untuk menjadikan semua orang merasa takut walaupun dia tak bersalah. So Allah boleh. Namun bila datang ayat kedua, warahmati, namun rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi segala-galanya. Kata bila ayat ini turun, Iblis merasa dia pun dapat rahmat Allah. Sebab bila Allah kata warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku ini meliputi segala-galanya. Kemudian Allah menyebut selepas itu, fasa'aktubuha, dan akan kuberikan rahmat ini lilladzina yattaqun, hanya kepada orang bertakwa. Maka Iblis rugi balik. Bukan aku rupanya. Sebab hanya pada orang bertakwa. Lalu Yahudi dan Kristian dengan turun ayatnya mendakwa, kami juga bertakwa. Kami juga bertakwa pada Allah. Kemudian Allah menyebut lagi, wa yu'tuna zakah, dan mereka ini mengeluarkan zakat. Maka Yahudi dan Kristian tak boleh claim lagi sebab mereka tak keluar zakat. Dan walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Dan Allah sebut lagi sifat mereka, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, iaitu yang ikut Nabi Muhammad. Maka jelas Yahudi dan Nasrani tak masuk sebab mereka tak ikut Nabi Muhammad. Yang mereka boleh claim bahawa mereka bertakwa. Mereka juga boleh claim diri mereka berzakat ataupun beriman, boleh claim lagi. Walaupun mereka tidak ada syariat zakat. Walaupun mereka ini tidak beriman dengan sebenar. Tetapi ketika mana Allah menyebut alladzina yattabi'una ar-rasul, iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi ini yajidunahu, mereka orang Kristian dan Yahudi mendapatinya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat, dalam Injil. Baik, lepas cerita tentang Nabi Musa, tiba-tiba masuk cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila Allah menyebut apa isi kandungan Taurat, dan isi yang merupakan isi kandungan Taurat itulah isi kandungan Injil. Dan isi yang terpenting dalam Taurat dan Injil itu ialah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah isi yang paling penting sekali. Dalam banyak catatan dalam Taurat dan Injil, yang paling penting ialah tentang sifat Nabi Muhammad dan sifat orang beriman yang sebenar. Untuk menunjukkan Yahudi dan Kristian tidak termasuk di kalangan orang beriman yang sebenar. Kerana mereka tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berpegang dengannya. Sebab itu Allah kaitkan kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Muhammad. Apa dia punya similarnya atau persamaannya? Kan Nabi Musa ini antara apa yang dibawa tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Isa AS juga begitu. Membawa berita gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyebut rahmatku luas, maka semua bercita-cita nak dapat rahmat. Lalu Allah pun menyebut siapa yang akan dapat rahmat? Orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang mengeluarkan zakat, yang beriman dengan ayat Allah. Yang beriman dengan sebenar dengan ayat-ayat Allah itu siapa? Itu yang ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah ayat Allah terbesar. Ayat Allah yang terbesar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengaitkan, memberitahu yang sekelompok yang melawan Nabi Musa sehingga sampai peringkat menyembah patung lembu. Kelompok-kelompok yang sebenarnya sombong dan takabur, yang tidak mahu menerima kebenaran. Maka kelompok-kelompok inilah ialah kelompok yang tidak sabar dan tidak punya kesungguhan dalam beriman kepada Allah. Mereka ialah kelompok-kelompok pada penyembah berhala, kelompok-kelompok pada Yahudi dan juga pada Kristian.
Sebab itu Allah menyebut secara khusus rahmat Allah pada siapa? Rahmat Allah tak akan diperolehi oleh orang kafir. Rahmat hanya kepada orang beriman. Yang Allah kata fasa'aktubuha, akan ku catat dan ku tulis, yang akan ku peruntukkan cuma pada golongan ini. Maka disebut sifat mereka bertakwa, mengeluarkan zakat, yang beriman dengan ayat Allah dengan sebenar. Apa itu ayat Allah? Itu yang beriman dengan Rasul yang ummi, yang tercatat dalam Taurat dan Injil. Dan apakah sifat Nabi ini? Allah menyebut sifat. Sifat Nabi yang pertama selepas dia, baginda adalah ummi, tidak pandai menulis dan membaca. Supaya mereka mengetahui Al-Quran itu datang dari Allah, bukan daripada catatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi ini ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Baik dalam tutur kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam perbuatan baginda, melainkan ia amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi tak pernah suruh buat benda keji, tak pernah. Dan Nabi tak pernah mencegah benda baik, tidak pernah. Inilah sifat Rasulullah yang dikenali oleh orang Yahudi, yang dikenali oleh orang Kristian, yang dikenali oleh golongan-golongan penyembah berhala akan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dia ini menghalalkan bagi kamu yang baik-baik, yakni makanan-makanan yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan apa yang tidak baik. Wa yad'u anhum israhum, dan mengangkat bebanan-bebanan dalam agama, belenggu-belenggu dalam agama yang pernah menimpa kamu. Orang Yahudi terkenal kerana mereka menyeleweng agama, maka agama makin sukar bagi mereka. Nak taubat pun kena bunuh diri, kena bunuh sesama mereka. Maka datang Rasulullah membawa syariat yang paling mudah. Maka taubat tidak lagi dengan membunuh diri. Membersihkan kotoran bukan lagi dengan menggunting baju dan membuangnya, tapi memadai dengan membasuhnya. Maka datang syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang paling mudah sekali. Berbanding dengan syariat-syariat sebelum ini. Sama ada syariat Taurat, syariat Injil, ataupun mana-mana agama yang mereka ini ada hukum hakam, tata cara. Dan lihat dan bandingkan dengan Islam, mana senang dan mana susah. Tuan-tuan, dalam Islam semuanya senang, daripada sembahyangnya senang. Diri, duduk, berbaring. Dan zakatnya senang. Cuma 2.5%. Cuma 1/40 kalau ternakkan. Dan juga perkara-perkara yang lain. Haji cuma sekali seumur hidup. Itu pun cuma yang berkemampuan, yang tak mampu tak payah. Tak payah yang tak mampu, mereka tak punya kewajiban. Dan kemampuan dalam Islam bukan sekadar melibatkan harta. Termasuklah makna kemampuan itu kesihatan. Dan termasuklah aman perjalanan. Ya, bagaimana mudah Islam dalam segala kewajiban. Puasa dalam Islam, dengan ini ibadat paling berat dan paling teruk, cuma sebulan. Itu pun cuma siang hari. Itu pun dibantu dengan sahur pula. Bantu dengan sahur. Maka lihat mudahnya. Kemudian diperintahkan bersegera berbuka puasa. Islam tak ajar, okey bila puasa tak apa, lambat-lambat buka tak apa. Tak, Islam ajar pula, segera berbuka. Lihat keringanan demi keringanan. Falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Wa'azzaru, dan menguatkannya. Wa nasaru, dan membantunya. Wattaba'u, dan mengikut. An-nur, inilah cahaya. Siapa cahaya? Nabi Muhammad SAW. Cahaya di sini ialah Al-Quran. Dan mengikut Al-Quran yang Allah turunkan bersamanya. Yang bersama dengan Nabi SAW. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Maka di sini nak sebut, kamu Yahudi ada latar belakang sejarah teruk dalam keimanan kamu kepada Allah. Dan kamu musyrik Mekah juga begitu. Lihat bagaimana Allah memuji umat Islam. Bagaimana watak dan sifat mereka. Yang benar-benar beriman dengan Rasulullah. Yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah tanpa ada kerenah sebagaimana kamu. Mereka sentiasa berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kamu patuh. Dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan mereka tidak pernah mengubahnya, walau satu ayat, walau satu huruf. Dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.